سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا وتكرم الشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين زدنا علما وزدنا فهما وزدنا uraian yang kedua pada menyatakan hukum syara. Jadi dalam kitab kita ini dibagikan kepada beberapa bahagian. Jadi seolah-olahnya kita bermula daripada peringkat yang paling rendah dalam kita menerima Islam sebagai agama dalam bidang ilmunya. Yang pertama sekali diperkenalkan kepada kita apa itu agama. Apa itu agama supaya sebagaimana yang disebut, supaya kita faham apabila kita menerima Islam sebagai agama, dan jadi kita faham apakah yang perlu ada kepada kita. Jangan kita menjadi seperti yang disebut oleh musannaf kita, seperti ramai yang berlaku pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengetahui dengan pandai menyebut tetapi tidak melaksanakan. Sedangkan Islam itu bermakna mengamalkan dengan anggota zahir terhadap tuntutan terhadap perkara-perkara yang dibawa datang akan dia oleh Rasulullah, mengikut zahir dan mengaku mengikut. Dan itulah yang dikatakan Islam. Beragama Islam untuk mana? Mengamalkan dengan ajaran-ajaran Islam, baru beragama. Beragama ni berbaju, selalu saya sebut berbaju bermakna kita memakai baju tersebut. Bila kita memakai baju, barulah kita panggil kita berbaju. Baju apa yang kita pakai? Baju apa kita pakai? Kalau kita pakai baju Islam, maka kita menerima pakai dan cara hidup Islam. Kalau kita kata berbaju Melayu, biar betul lah baju Melayu ada di tubuh kita ni. Kalau kita kata berbaju Melayu, sedangkan di tubuh kita ada t-shirt, tak betul tu. Panggil apa? Munafik ke apa, cakap lain. Dia buat lain. Dia kata berbaju Melayu, tengok di tubuh dia t-shirt saja ada. Salah tu. Tak betul. Bila kita kata berbaju Melayu, bermakna biar betul-betul lah baju Melayu yang ada di tubuh kita. Berbaju Melayu, kita beragama Islam, bermakna biar betul-betul lah kehidupan kita itu, amalan kita, cara hidup kita itu secara hidup Islam. Kalau kita ada ikut sunnah Yahudi, sunnah Nasrani, Kristian, itu munafik lah. Kita kata beragama Islam tetapi kita menerima pakai cara hidup dia bukan Islam. Bagaimana? Sebab itulah saya kata itulah yang banyak berlaku kepada umat Muhammad pada masa kini. Pada masa kini dan mengaku beragama Islam tetapi tidak menerima pakai dalam kehidupannya aturan-aturan Islam. Itu akibat daripada dia tak faham apa itu agama. Apa itu agama? Bila kita kata beragama Islam tu apa maksudnya? Dengan pengakuan kita itu menterjemahkan apa dia? Apa yang kita nak terjemahkan bila kita kata beragama Islam? Apa yang kita nak tunjukkan? Bagaimana tadilah mudah. Kita kata bila buat macam berbaju Melayu, itulah. Kita kena pamerkan dan tunjukkan memang baju Melayu lah yang ada di tubuh kita tu. Baru betul. Baru betul pengakuan kita itu tidak munafik dan hipokrit. Baik. Dalam pengajian tauhid khususnya, kita akan didedahkan dengan keputusan-keputusan ataupun ketetapan-ketetapan yang berbeza. Oleh yang demikian, musannaf kita rahimahullah taala mengambil pendekatan dalam uraian yang kedua ini untuk menyatakan kepada kita tentang hukum syara. Maka lanjutan daripada itu, dalam uraian yang ketiga dia akan uraikan tentang hukum adat. Uraian yang keempat dia akan uraikan tentang hukum akad.
Jadi bahawasanya secara asasnya hukum ataupun keputusan ataupun ketetapan di dalam kita yang beragama Islam ini, ketetapan dan keputusan itu adalah berdasarkan kepada perkiraan yang asing. Bagaimana dikatakan hukum syarak, bagaimana dikatakan hukum akal, bagaimana dikatakan hukum adat. Jadi kalau kita tak boleh nak beza-beza ni, susah untuk kita nak memasuki bidang ilmu tauhid. Dan mengakibatkan percakapan harian kita pun mungkin kita akan bercakap dalam bentuk yang salah, dan ini bagaimana lagi akan datang akan menyebabkan percakapan kita itu boleh mengakibatkan akidah kita itu menjadi rosak. Bagaimana contohnya lagi akan datang, dia kata orang yang jahil, dia bercakap, dia kata tak terima akal, kata dia. Dah macam mana pisau yang tajam, dah kerak tali ni tak putus, tak diterima oleh akal. Yang disebut tu kepada akal, itu salah. Dan seolah-olahnya dia tak diterima jugalah kata Nabi Ismail disembelih dan tidak pisah Nabi Ibrahim itu tak. Dia panggil dah tak dulu. Tak, dia kata tak diterima oleh akal kita, tak masuk akal, tak tasawur akal, bakal tak anu. Dia disebut kepada akal. Bermakna dia tak diterima lah kata Nabi Ibrahim itu tidak hangus di Mekah. Jadi di situ rosak ke tidak akidah. Sebab apa tu dia bercakap kalau dia tak tahu nak beza. Sepatutnya apa yang disebut itu jangan kata akal, itu adat. Itu adat. Tapi dia nilai secara adat tapi disebut kepada akal. Itu salah. Sebab dia tak tahulah mana hukum akal, mana hukum adat dan mana hukum syarak. Mengakibatkan dia bercakap tak betul. Dan kadang-kadang tadilah boleh memberi kesan kepada akidah dia dan iman dia itu sendiri. Jadi oleh yang demikian perlu sangatlah kita faham tentang hukum-hukum ini. Dan hukum ini seperti wajib pada syarak, wajib pada akal, wajib pada adat. Lain dia punya pengertian. Tapi wajib tu wajib lah. Wajib tu wajib, tetap wajib. Tapi maksud wajib itu adalah berlainan. Wajib pada syarak, lain maksudnya wajib pada akal, lain maksudnya wajib pada adat, lain maksudnya. Tapi bila kita bercakap tu wajib yang mana, kita kena tahu. Bila kita dari satu-satu isu yang kita bercakap, barulah akidah kita selamat. Akidah kita tu akan selamatlah, terpelihara dengan ilmu yang ada pada kita. Sebab itulah bila kita jahil ni, Nabi sebut orang jahil ni dan antara iman yang kukuhnya adalah seperti mata hitam dengan mata putih. Dah dekat je. Iman kukuh tu dia pagi dia beriman, petang dia kukuh, petang dia beriman, pagi dia kukuh. Satu perkataan dia boleh jadi kukuh, satu perkataan dia boleh kembali kepada iman kerana jahil. Walaupun ikut hadis yang masyhurnya disebut dengan lafaz orang fakir. Ada orang fakir. Orang fakir ni menyebabkan iman dia, Islam dia tu dekat. Fakir apa? Fakir ilmu, bukan fakir harta dah. Kalau kita buat fakir orang fakir harta ni, maka dia lebih terdedah kepada kufur, satu sudut boleh. Tapi kalau secara kita nak buat secara tarikh tak betul. Dia sebenarnya fakir ilmu. Tak, walaupun sesak setara mana, miskin pun, tapi kalau orang ilmu cukup tak jadi macam tu. Walau orang kaya setara mana pun, tapi dia jahil, jadilah macam tu. Soalnya ilmu, bukan soal harta tak, bukan soal harta. Baik, huraian yang kedua pada menyatakan hukum syarak. Bermula makna hukum itu. Apa makna hukum? Hukum syarak. Apa makna hukum? Kalau dulu dia kata agama. Apa makna agama? Apa makna Islam? Apa makna iman? Apa makna ihsan?
tu asas tu. Itulah asas dia. Bila kita sebut faham hukum. Apa itu hukum? Bermakna hukum itu ialah keputusan. Hukum-hukum itu bermakna keputusan, bermakna ketetapan. Nah, itu makna hukum. Ataupun peneguhan. Itu makna hukum. Satu-satu. Bila kata hukum syarak, apa arti hukum? Hukum adalah keputusan. Apa makna syarak? Dan syarak itu makna dia undang-undang. Nah, siapa dia buat? Syarih. Siapa dia syarih? Pembuat undang-undang? Allah. Pada hakikat Nabi kita pada zahir sallallahu alaihi wasallam. Jadi undang-undang syarak, maknanya keputusan-keputusan syarak, siapa dia syarak? Zahirnya Nabi kita, hakikatnya Allah. Jadi hukum syarak bermakna ketetapan-ketetapan yang datang daripada Allah. Siapa dia Allah? Rabbul Alamin, Tuhan yang memerintah sekalian alam, Raja bagi sekalian alam. Mana alam? Alam itu masiwallah, yang lain daripada Allah semuanya alam. Dunia satu daripada alam yang kecil berbanding daripada alam-alam yang lain. Lihat planet-planet yang lain. Dah Bima Sakti apa kita sebut, Cakarwala yang terlalu banyak lagi di alamul ulia, alam yang tinggi, yang merupakan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum syarak bermakna keputusan dalam bentuk undang-undang. Di mana pelaksanaannya ataupun ketetapan itu adalah bentuk yang berbeza-beza. Jadi maka makna hukum syarak itu ialah keputusan undang-undang. Hukum syarak itu keputusan undang-undang. Dan disebutkan kepada syarak ini, keputusan itu berdasarkan kepada Quran. Jadi jadikan hukum syarak itu Quran, hadis, lagi qiyas, ijma' ulama. Jadi keputusan undang-undang yang bersumberkan daripada Quran, hadis, qiyas dan ijma' ulama, itu dia panggil undang-undang keputusan syarak. Syarak itu maknanya undang-undang lah. Tapi kalau syarih maknanya pembuat undang-undang. Itulah Allah pada hakikat. Baik, itu pada hukum. Syarak. Kalau syariah itu undang-undang. Syariah itu undang-undang. Undang-undang nama bagi undang-undang Allah SWT itu syariah, undang-undang. Syariahnya pembuatnya Allah. Baik. Dan iaitu keputusan ataupun hukum. Hukum, keputusan undang-undang, hukum syarak itu 5 perkara. Ini asasnya, dasarnya. Tetapi bagaimana yang lebih akan disebut, sebenarnya keputusan syarak itu ada lagi lebih daripada 5 ni. Tetapi ini asas dia, dasar dia. Kalau kita ngaji usul fikih, usul fiqh, banyak lagi lah yang dikatakan keputusan, ketetapan hukum syarak. Seperti kita kata tak masuk sah, batal, itu di antaranya. Itu ketetapan siapa dia yang kata sah, batal, itu syarak berarti. Antaranya lah. Dan banyak lagi kalau percaya-percaya lain, khilaful aula, makruh tansih, makruh tahrim, itu hukum syarak juga tu. Terhadap sesuatu yang mawjud. Baik, hukum syarak ni pada dasarnya ada 5 perkara. Pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima harus. Berapa hukum syarak? Ada 5. 5 hukum syarak ada 5. Haram, sunat, wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Tak apalah.
Lagi akan datang, berapa hukum akal? Tak belajar lagi, tak apa lah. Hukum akal ada berapa? Tak tahu lagi. Nanti baca tahu lah. Hukum akal. Kalau kita tahu hukum akal, kita tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh nak kenal Allah. Hukum akal. Ini hukum syarak. Ada 5. Baik. Dan arti wajib syarak itu, wajib pada syarak, wajib pada hukum syarak ialah barang yang dituntut berbuat akan sebagai tuntutan yang putus, sekira-kiranya dijanjikan dengan beri pahala atas mengerjakan dia dan diseksa atas meninggalkan dia dengan ketiadaan uzur. Hukum syarak. Ini hukum syarak ni. Tak. Lalu mana hukum syarak? Kita faham. Mudah yang ni kita memperingati apa yang kita telah faham. Mudah-mudahan. Wajib pada syarak, bila sebut kata wajib. Wajib. Apa makna wajib kita faham lah. Sesuatu yang memang tidak ada tolak ansur kecuali kemasukan. Ada setengah ulama mentafsir ini. Wajib pada syarat ialah barang sesuatu perkara yang dituntut, yang dituntut berbuat. Tu yang suruh kita buat akan sebagai tuntutan yang putus. Tak boleh tidak, mesti buat. Mesti buat. Tak boleh tak buat sebab wajib. Bila sebut wajib ni tak boleh tak buat, mesti buat. Sekira-kira dijanjikan dengan diberi pahala atas mengerjakan dia dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Sekira-kira dijanjikan dengan diberi pahala atas mengerjakan dia ke barang itu, atau mengerjakannya dengan ikhlas. Kalau kita buat apa yang Tuhan suruh dengan ikhlas, Tuhan janji nak beri pahala. Sebab tu ihsan itu ikhlas. Tapi kalau kita buat tidak ikhlas, Tuhan tak beri pahala. Walaupun kita buat benda tu, Tuhan tak bagi pahala kalau tidak dengan ikhlas. Tak kena ikhlas. Ikhlas tu lah ihsan tadi. Macam mana nak bina tu, belajarlah tasawuf pula. Sebab ikhlas tu rahsia Allah Ta'ala. Auda'tuhu ala man ahbabtuhu. Ya, aku campur akan dia ke dalam hati orang yang aku kasih akan dia. Bukan senang-senang. Ikhlas ni anugerah. Anugerah. Allah Ta'ala beri kepada orang yang dia kasihi. Bukan sebagai orang dah. Dan diseksa. Wajib. Perkara wajib ni yang dijanjikan dengan beri pahala atau mengerjakannya dengan ikhlas, dan diseksa atas yang meninggal akan dia tinggal dengan ketiadaan uzur. Kalau tinggal dengan keuzuran yang syar'i, maka tak berdosa. Dia ditinggalkan dengan ketiadaan uzur, barulah diberi seksa, dijanjikan seksa. Itu apakah wajib bagi Allah Ta'ala menyeksa orang meninggalkan yang wajib? Tidak wajib. Harus saja Tuhan seksa. Harus tu harus apa tu? Akal. Dah. Tuhan janji nak beri pahala orang menjaga dia. Wajib ke Tuhan beri pahala? Tidak wajib. Tidak wajib. Harus saja. Sebab tidak ada seseorang yang ada hak orang itu atas Allah Ta'ala. Maknanya setiap orang daripada makhluk Allah Ta'ala ni tidak ada yang ada hak terhadap Allah. Mana Allah Ta'ala mesti buat kepada setiap orang. Tak ada yang mesti kena buat. Harus sahaja. Harus. Namun demikian, wajib kita beriktikad setiap apa yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah dengan sifat adil dan hikmah. Wajib. Walau apa juga bentuk sekalipun. Dan mustahil Allah Ta'ala itu membuat dan menjadikan sesuatu atas sifat zalim dan an-nay. Itu yang kita kena urus lah tu.
urus diri kita. Hakikatnya gitu. Kalau kita nampak yang tak sama, itu masalah kita. Masalah kita. Itu channel kita lagi itu. Kena betul channel kita. Itu pemahaman kita yang gagal. Tapi hakikatnya sedemikian. Hakikatnya dia sedemikian. Jadi itulah makna wajib. Ringkas ceritanya, wajib ini ialah diberi pahala apabila membuatnya, menjadi siksa apabila meninggalkannya. Itu untuk mudah-mudah fahamlah. Walaupun dikait-kaitkan dengan lebih pahala tu kalau buat ni ikhlas, dan disiksa kalau tinggal dengan ketiadaan usul. Contoh, apa benda yang wajib? Sesuai dengan bidang kita. Antara yang wajib, yang mesti kita kena buat, mesti kita kena kuasai. Berdosa kalau kita tak buat dan kuasai, ialah mengenal Allah. Apa hukum mengenal Allah? Wajib. Wajib ni keputusan siapa? Keputusan undang-undang syarak. Maknanya wajib pada syarak. Mengenal Allah. Bahkan mengenal Allah Ta'ala itu ialah awal wajibin alal insan, ialah kewajiban yang pertama di atas manusia. Mengenal Allah. Siapa itu Allah? Jadi kalau orang yang tidak kenal Allah, orang ini berdosa. Dan mungkin tidak sah iman. Mungkin tidak sah. Setidak-tidaknya berdosa, tetapi mungkin tidak sah iman. Walaupun dia Islam tapi tidak beriman. Adalah. Ada apa nama? Munafik. Orang munafik Islam tapi tidak beriman. Itu dia. Soalnya bagaimana yang dikatakan kenal Allah Ta'ala itu? Itu yang kita nak belajar. Maka hukum belajar ni adalah wajib. Bila wajib kita belajar ni sia-sia ke tak? Pahala. Kalau kita buat ikhlas lah. Ikhlas. Maknanya kerana Allah, cari keredaan Allah Ta'ala, menyempurna tuntutan Allah Ta'ala pada kita, dan supaya kita boleh menghilangkan kejahilan kita dan boleh mendekatkan diri kita dengan Allah SWT. Bukan kita cari ilmu ni kerana nak buat cari makan. Tak, kerana nak suruh orang pakai sanjung kita. Tak, bukan nak suruh orang bagi duit kepada kita. Tak, untuk menunaikan kewajipan kita yang dituntut oleh agama terhadap diri kita, mengenal Allah. Ini antara tuntutan pertama dan utama yang banyak ditinggalkan oleh manusia. Ni sedihlah kita. Macam itulah. Kita kenapa? Kita dah kenal yang lain-lain. Dah kenal makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Gaji ke makhluk, siapa ke kumel tak nampak tengok pun. Cari mikroskop. Hitam lagi dan kumel. Macam mana kumel ni, virus ni? Dan ni, kaji lagi, kaji masuk makmal. Allah, ia tandanya seluruh alam ini tak kenal. Tanda adanya Allah seluruh alam ini, tapi tak kenal. Berdosa itu. Berdosa. Jadi antara kewajipan yang diwajibkan oleh syarak ke atas kita sebagai manusia, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, yang diberikan mata, telinga, akal dan panca indera yang cukup, dan maka kewajipan yang pertama Allah Taala kehendaki atas kita, laki-laki dan perempuan yang mukallaf, ialah mengenal Allah. Baik, maka dapatlah pahala. Dapat pahalalah atas yang mengenal Allah. Sesiapa yang berusaha mengenal Allah, dan apa jua usaha yang dilakukan untuk melaksanakan kewajipan yang wajib, iaitu mengenal Allah, maka diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah berjalan kita, bergerak kita, perbelanjaan kita, dah untuk belajar mengenal Allah, untuk menyempurnakan kewajipan. Yang mana kalau kita tak gerak mari, tak berminyak kereta mari, tak usaha jalan mari, belajar kita tak boleh kenal Allah,
maka itu adalah ibadat-ibadat yang besar pahalanya. Dan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Tak sesuatu yang tidak dapat menyempurnakan yang wajib, maka ianya juga adalah wajib. Jadi apa hukum kita mari belajar? Wajib. Lepas tu kalau kita tak mari, apa hukum? Berdosa. Jadi ada tidur tu, dia tahu ada, dia tahu, dia tak faham. Dia tahu, dia tak kenal Allah Ta'ala. Dia tanya cerita tentang sifat-sifat Allah. Tak. Tapi ada, dia tahu ada mengajar. Dia tak mari. Dia duduk rumah, duduk tidur, dosa. Hatta dia duduk baca Quran, dosa. Nah, dia duduk zikir, dosa. Zikir itu sunnah. Datang belajar ni wajib. Dosa. Nah, selama mana dia berdosa? Selama mana selagi dia tidak berusaha pergi belajar mengenal. Dah, itu dosa jahil dia tu. Kita ingat aku dia tak ada dosa apa dah, dosa apa. Judi-judi dah. Nah ni, tindak-tindak budak ada di mana-mana kita. Dah, time maya kita semaya, baca Quran jaga-jaga. Okey dah tu. Dah. Jadi kita tak sedar, rupa-rupanya meta dosa kita banyak. Jadi pergi belajar itu adalah wajib. Sebab mengenal wajib, meninggalkannya adalah dosa. Sebab kita tinggal benda wajib. Walaupun kita pergi juga belajar, tapi belajar yang tidak ada wajib, tinggal yang wajib, dibuat yang tidak wajib, dosa. Banyak dosa tu, itulah kita. Perkara yang paling penting dalam hidup kita ni, dah kena zikir dan sebagainya, 3 aja kata para ulama. Pertama, istighfar kepada Allah. Yang kedua, selawat kepada Nabi. Yang ketiga, tahlil la ilaha illallah. Kalau kita lawat amal, 3 ni saja, tak payah kaji berbeza. Istighfar, selawat Nabi, zikir la ilaha illallah, cukup. Penting sekali istighfar kepada Allah Ta'ala. Kita yang awal tak payah cari banyak-banyak, pelik-pelik. Nak cari yang pelik-pelik lah. Tanya khabar ustaz ni baca ni lagu mana ni, zikir ni lagu mana ni, kena apa pelik, tak payah. Buat ni, kita tahu belakang dah ni. Dah, kita payah belakang dah. Tak payah cari rumit-rumit. Nak terima tu, nak terima isi dah apa baguslah, isi dah apa tu. Tapi ni, kita faham mana kita ni. Dah, zikir 70,000 ada dah. Selawat 1,000 sehari ada dah. Dan istighfar 70 kali dekat jadi tak? Kurang-kurangnya tiru Nabi. Nabi istighfar pada Allah Ta'ala tak kurang 70 kali sehari. Tak ada dosa Nabi ni maksud. Kita ada dosa ni berapa kali sehari istighfar? Ada 3 kali lepas semaya. Campur 5 kali semaya, 3 kali 5, 15 kali. Nabi kata, wallahi, Nabi bersumpah, inni la astaghfirullah. Dah, fil yaumi, aku demi Allah, aku istighfar kepada Allah Ta'ala lebih daripada 70 kali sehari. Dah, bukan istighfar dengan dosa, istighfar dia atas sifat dia nampak kehinaan, kekurangan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan dia istighfar atas dosa dia. Dah, hamba yang baik ialah hamba yang sentiasa mengaku kekurangan di sisi tuannya. Itu hamba yang baik. Dah, walaupun dia sempurna di sisi Allah SWT. Jadi kita kena ingat, mengenal Allah merupakan satu tuntutan yang diwajibkan oleh syarak. Maka dapat pahala atas yang mengenal Allah. Dan berdosalah atas yang tidak mengenal Allah Ta'ala. Bahkan apa? Tidak sah agama. Kalau tak kenal Allah, tak sah agama. Kita mengaku kita Islam, itu tak sah pengakuan kita. Kerana tidak ada makrifat kepada Allah. Sebab beragama Islam mesti ada 3 asas. Antaranya ialah iman yang berpaksi kepada
Nombor satu, percaya kepada Allah. Jadi Allah tak kenal macam mana. Nah, maka para alim ulama yang muktabar dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah sudah menetapkan sekurang-kurang yang dikatakan kenal Allah ialah mengenal, mengetahui serta beriktikad dengan dalil-dalilnya 40 akidah yang terdiri daripada 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Barulah dikatakan mengenal Allah. Tak dapat ni maka tidak mengenal Allah. Tidak mengenal. Hukum kata kita nak mengaku itu ada hal lah, mengaku lah, nak mengaku lah. Itu kita. Itu hukum. Siapa yang kata tak kenal, hukum lah tu, hukum sana. Para ulama. Dah. Yang muktabar. Dan tetaplah di kalangan ulama usuluddin. Mazhab Asy'ariyah dan Maturidi. Dah, itu yang paling kurang lah tu. Tidakkah? Abdul Samin yang pula akhir. Jadi meninggalkan mengenal itu adalah berdosa. Bukan kita pula ditakdirnya kita ketua keluarga pula. Lalu kita sebutlah, saya sebut sekarang. Wajib atas kita apa? Dalam mengenal Allah Ta'ala ni banyak benda wajib. Benda wajib tu banyak. Pertama, wajib belajar. Yang kedua, wajib mengetahui. Yang ketiga, wajib mengeluarkan dalilnya. Yang keempat, wajib beriktikad dengan apa yang kita tahu. Yang kelima, wajib mengajar orang-orang yang di bawah tanggungjawab kita. 5 perkara. Wajib-wajib ni buat pahala. Tak buat dosa. Dah 5 meter tu 5 meter. Dah. Kalau meter tu jalan pahala, banyak laut tu. Tapi kalau meter tu jalan dosa, pikulah kita. Benar Allah. Itu ya dah. Alhamdulillah lah, itulah kita syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Ta'ala pilih kita, bagi taufik dan hidayah kepada kita, beri kuatan kepada kita, melapangkan masa kita dan menghantar kita menunaikan suatu kewajipan yang diwajibkan oleh syarah kepada kita, iaitu belajar untuk mengenal Allah dari ilmu tauhid. Ramai lagi orang-orang yang tidak dapat anugerah daripada Allah Ta'ala ini. Ramai lagi. Dah tak syukur lagi. Dah, inilah nikmat yang paling besar. Lebih kerana bayar nikmat ni kita tak pasal besar, tapi mungkinlah dengan usaha kita ni, dengan kesempatan ni, boleh mengubah diri kita daripada tidak mengenal kepada mengenal dan melayakkan kita dapat syurga Allah Ta'ala. Berapa kita nak bayar? Berapa nak bayar? Tak ada harga kita nak bayar. Syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Tuhan bagilah kita taufik dan hidayah dan beri kekuatan supaya kita ni berkemampuan, bukan setakat di sini, bahkan kita diberi kemampuan untuk menjelajah lagi di mana-mana sahaja majlis-majlis ilmu yang diadakan oleh para ustaz dan alim ulama untuk kita mengikutinya. Jangan tunggu sini lah, jangan tunggu saya 2 bulan sekali. Terus kita nak habis kitab ni sebenarnya saya pun tak tahulah, minta-minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah. Itu yang pertama. Satu contoh. Yang keduanya, apa yang wajib pada syarah? Seperti sembahyang 5 waktu. Seperti sembahyang 5 waktu. Maka dapatlah pahala atas yang mengerjakan sembahyang itu dengan ikhlasnya, dan berdosalah atas yang meninggalkan dia dengan ketiadaan uzur. Sebab apa? Sebab sembahyang itu wajib. Jadi siapa dia yang sembahyang dengan ihsan, dengan sempurna ikhlas, maka layaklah dia dapat pahala. Kerana benda tu yang dia buat tu benda yang disuruh akan suruh wajib.
Dan berdosalah dia kalau dia meninggalkannya dengan ketiada uzur pada syarak. Apa dia uzur? Uzur pada meninggalkan sembahyang apa dia? Apakah keuzuran dia? Tidak berdosa dia meninggalkan sembahyang. Tidur. Tak, tidur. Ni masa ni ngantuk ni tidur. Niat nak tidur sekejap ya. Dah zuhur nak bangun. Apa sepak bangun. Habis dah zuhur. Tak berdosa. Memang dia tak jaga sungguh. Memang dia tak sedar sungguh. Tak berdosa. Maka dia pun wajib qada tapi tidak wajib bersegeralah. Sebab dia tertinggal dengan uzur syar'i. Yang kedua, saja yang kedua kat gila. Orang tak wajib sembahyang ni orang gila. Kan? Palai lain kat sakit ke apa ke. Dah susah kau sibuk kau. Dah. Boleh sembahyang tu adalah wajib. Selama mana kita ada akal, begitulah. Dah. Cuma walaupun wajib tapi Allah Taala beritahu buatlah sekadar kemampuan. Kita nak usahkan kita. Dah. Jadi satu contoh dia bagi bagaimana syarat menuntut kita secara dalam bidang iman mengenal Allah, dalam bidang fiqh, iaitu menunaikan sembahyang. Dan begitu juga kalau kita bagi contoh bagaimana syarat mewajibkan kita menunaikan segala apa yang disuruh itu secara ihsan. Secara ihsan. Dah. Ikhlas dari sembahyang apa hukum? Sunat ke ikhlas? Wajib ikhlas. Dah. Wajib ikhlas. Wajib. Dah. Ikhlas itu adalah wajib. Jadi ikhlas lah baru jadi ihsan. Jadi kalau kita tidak ikhlas, maknanya kita tak buat benda wajib lah. Itu terdahnya kemurkaan dan seksaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kewajipan kita. Sesalah tiga tu dari tiga bidang ilmu. Dan barang sebagainya lah. Banyaklah kewajipan-kewajipan yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala dengan hukum wajib oleh syariat atas kita. Daripada segala yang wajib dikerjakan dia sehingga sekali lagi disebut para alim ulama yang insaf dan sedar. Perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala atas kita ni kadang-kadang disebut oleh ulama terlalu banyak sehingga untuk melaksanakannya lebih banyak daripada masa yang kita ada. Siapa ke dia kata macam itulah. Kewajipan yang kita kena buat lebih banyak daripada masa yang kita. Lebih banyak daripada masa yang kita ada. Cuba tengoklah daripada belajar semua tadi ya. Mengenal Allah kena belajar. Lepas tu kena tahu dalil intikad. Lepas tu yang kedua yang mengajar kepada anak-anak ni. Ada masa kita. Tak ada masa. Apa maknanya? Itu satu perkara. Perkara lain kewajipan menunaikan sembahyang. Kewajipan belajar sembahyang dulu. Lagu mana nak ajar kalau nak buat lagi. Tu dua. Yang ketiga lagi tanggungjawab dari sudut ni lagi. Ada lebih bidang ilmu kita. Lama dah hidup tapi tak habis lagi, tak tertunda lagi. Apa dia? Tak habis lagi untuk mengetahui perkara-perkara yang wajib kita mengetahui. Itu sebagai contohnya. Kita sesat kalau mengetahui perkara-perkara yang wajib kita ketahui. Baik dalam fiqhnya, dalam tasawufnya, dalam tauhid. Yang wajib kita tahu. Tak sesat lagi sebagai contoh. Berat kita. Baik, satu itu hukum ayat hukum syarak. Jadi maksud dia mudah saja. Maksud dianya kita kena faham bila kata syarak, syarak kata hukum fiqh kata kita kata wajib, bermakna takdilah. Kalau kita buat yang baik boleh pahala, dan kalau kita tinggal tak ada uzur, jawab dia berdosa. Tarikh dia itu tarikh pengenalan. Itu saja sebenarnya sebab kita nak bezakan dengan hukum ada lain pengertiannya
Hukum syarak, hukum akal lain pengertian. Sebab kita nak masuk tauhid panggilan tersebut, dia kata wajib atas tiap kalau mengakui bahawa wajib bagi Allah. Dua butir wajib tu kita tengok wajib ni wajib mana, wajib ni wajib mana. Gitulah maksud dia nya. Tu wajib belaka tapi lain-lain. Yang kedua, arti sunat. Hukum syarak yang kedua sunat. Apa arti sunat? Sunat. Sunat lain, kalau baca sunnah lain pula cerita dia. Dan sunat lain. Arti sunat itu ialah barang yang dituntut, barang yang ni perkara-perkara yang dituntut. Siapa dia yang menuntut? Syarak lah. Siapa dia? Hakikatnya Allah. Dah, yang dituntut perbuat akan dia. Allah Ta'ala suruh kita buat akan sebagai tuntutan yang tidak putus. Suruh juga tapi suruh yang tidak putus. Suruh dengan tidak tak ada bentuk hitam putih. Sekira-kira dituntut tu lebih kita kata digalakkan. Barang yang dituntut berbuat akan dia akan sebagai tuntutan, akan sebagai galakkan yang tidak putus. Sekira-kira dijanjikan dengan diberi pahala atas yang mengerjakan dia dengan ikhlas dan tidak diseksa atas yang meninggalkan dia, bahkan merugikan ia apabila ia meninggalkannya. Kena tahu rugi itu. Tak berugi itu dia lebih mendorong kepada nak tinggal. Sekadar tidak diseksa atau meninggalkan dia, tak apa, kita tak buat benda ni sunnah. Tak, kita tak buat, tak apa, Tuhan tak marah, Tuhan tak seksa. Jadi itu motivasi kepada meninggal. Sebenarnya sunnah ni yang dituntut, suruh kita buat. Bagaimana kita sebut kemarin, apabila kita pergi faham dalam bentuk yang negatif, macam mana? Benda sunnah ni benda yang tak berdosa, tak buat. Jadi itu adalah mendorong kepada meninggal. Kita kata sunnah ini ialah perkara yang diberi pahala apabila membuat dan rugi apabila meninggal. Itu baru motivasi kepada membuat. Rugi apabila meninggal. Mensia-siakan masa kita, mensia-siakan umur kita bila kita meninggalkannya dan mengurangkan kewajiban yang kita buat apabila kita meninggalkan sesuatu yang disunatkan. Sembahyang bila kita tinggal perkara yang sunat mengurangkan, merugikan. Sedangkan kita buat juga tapi dapat pahala yang sedikit, merugikan. Itu lebih motivasi kepada mengerjakannya. Jadi Allah Ta'ala suruh kita buat tapi kalau kita tak buat taklah diseksa. Cuma ataupun pakai rugi saja. Tapi kalau kita buat diberi pahala dan dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana yang sunat itu, perkara-perkara yang sunat itu adalah lebih merupakan sebahagian daripada tawaran ataupun apa yang kita panggil sebagai anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi keuntungan kepada kita serta menyempurnakan kewajipan. Jadi Allah Ta'ala dengan sifat rahman, kemurahan Allah Ta'ala, kebaikan Tuhan, sebab itu Tuhan menjadikan setiap perkara yang fardu itu diiringi dengan yang sunat-sunat. Sebab itu tawaran Tuhan dan ihsan Tuhan kepada kita supaya kita dapat yang sempurna. Sembahyang fardu tapi Tuhan bagi sembahyang sunat. Itu tawaran Allah Ta'ala, kasih kepada kita sebab dia tahu kita buat fardu ni tak sempurna. Kita buat tak sempurna, tak banyak kecacatan, banyak kekurangan. Jadi untuk menyempurnakannya Tuhan bagi buat sunat lah. Sunat tu sebagai rayuan, pembungkusan, supaya kita yang tak sempurna tu menjadi cantik dan ada nilai. Lalu saya sebut sebagai apa? Super hamper lah ada. Hamper lah tu. Hamper ni benda ada harga ke? Tak ada apa, seku bagi. Tak kadang-kadang air mineral ya.
Ni makin rengeh. Biasa tu. Tak, kalau kita nak pergi rumah orang berziarah, sanggup kita beli ni benda-benda ni, buku dah ada supit ni, plastik ni, bagi orang panggil lekeh sangat. Sebab benda tu nilai dia tak tinggi, tapi acu rupa suar jadikan dia handphone. Susun baik-baik, buku dia buku repek ke apa. Ni rumah datuk boleh masuk ni. Maknanya dia nampak bernilai. Walaupun benda tu lekeh sangat, tapi dalam bentuk hamper tu dia nampak bernilai. Sama lah sembahyang kita tu. Banyak usaha kelontong. Ada nada situ, nada sini. Tak, lupa situ, lupa sini. Tapi kita bungkus dia dengan wirid-wirid kita, dengan zikir kita, dengan sembahyang sunat rawatib kita. Jadi ada nilai. Dia diterima oleh Allah SWT. Gitulah. Jadi perkara-perkara sunat itu adalah diibarat sebagai suatu tawaran daripada Allah SWT kepada kita, yang mana amat rugilah. Maka yang menolak tawaran itu adalah dia sangat rugi. Sangat rugi. Tawaran ini ditolak. Mana perkara sunat itu tidak dibuat, tidak diamalkan, tu yang nak bagi keuntungan kepada kita. Contoh kalau tu yang buat mana beri pahala ni, wajib-wajib saja. Semayangnya 5 kali je sehari. Jadi kalau tak jadi ke 5 tu je, tak ada sembahyang sunat. Berat. Tu je perlu yang ada. 5 kali sehari, jadi ke tak jadi, buruk ke tak buruk ke, 5 tu saja. Kita pun nampak lah. Tapi tak apa ni, sembahyang ni lagi, sembahyang ni banyak sembahyang. Tu yang beri tawaran kepada kita, supaya kita mengisinya masa-masa kita, dan kita dapat keuntungan yang banyak. Bukan setakat tu pula, ditawarkan dengan pahala-pahala yang berganda-ganda lagi. Jadi barang siapa yang meninggalkan dia, itu merugikan. Yang menolak tawaran itu adalah ia sangat rugi. Seperti sembahyang sunat rawatib, itu sunat rawatib. Ada pula yang mereka kata yang muakkad, yang ghairu muakkad, tapi orang tasawuf kata semuanya sembahyang sunat ni adalah muakkad. Kalau kita tengok oleh kita Bidatus Salikin ke, kita tasawuf Ibnu Talib Bidatul Hidayah, dia kata tak ada sembahyang sunat rawatib ni semuanya muakkad. Sebab sabit dalam nas hadis belakang, dan Nabi pun tak ada ghairu muakkad. Cuma pekok saja dengan kekuatan tu. Dia bagi muakkad ni, muakkad. Orang tasawuf dah muakkad semuanya. Dia tidak, itulah, itu pendirian dia lah. Seperti sembahyang sunat rawatib. Jadi siapa dia buat, untunglah dia. Sempurnalah sembahyangnya yang wajib, bertambah-tambahlah pahalanya, dan dia lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang meninggalkannya, rugilah dia. Rugi. Dan tidak dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sunat tahajud. Fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Ta'ala wayak pada Nabi, wa minal laili fatahajjat bihi. Sebahagian daripada malam itu hendaklah kamu bertahajud ya Muhammad. Maka dengan tahajud itu, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan tahajud itulah Allah Ta'ala akan membangkitkan kamu pada kedudukan yang tinggi. Jadi itulah para Nabi, tapi itu tidak itu melibatkan semua umat dia. Jadi kalau kita nak dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT, maka tahajudlah Allah. Jadi bila kita tinggi sisi Allah Ta'ala, mulia sisi Allah Ta'ala, maka mulialah kita sembah. Tapi bukan kemuliaan yang kita cari. Yang kita buat itu atas nak cari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan, walaupun pahala-pahala yang banyak itu kita boleh lihatlah di peringkat pendorong kepada kita, tapi kita buatlah ikhlas kepada Allah Ta'ala. Jadi itu adalah tawaran Allah Ta'ala. Dan untuk memberi peluang kepada kita memperkaya ke diri kita di akhirat nanti. Dengan pahala-pahala yang kita boleh hasilkan
melalui tuntutan-tuntutan sunnah ini ya banyak. Hak fardu tu, kita buat hak fardu itu adalah untuk menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Hak fardu tu supaya kita selamat daripada azab. Untuk nak jadi orang yang pangkat tinggi di akhirat, kena buat hak sunnah lah. Dah. Kena buat hak sunnah. Hak fardu tu mesti dah. Itu untuk menyelamatkan daripada azab. Orang panggil itu modal, supaya kita tak rugi. Supaya tak rugi. Kalau kita buat wajib saja, cuma kita tak rugi. Untung tak ada. Nak untung, buat sunnah. Baru kita ada untung. Ada keuntungan dan sunnah. Mana untuk kepentingan akhirat, yang wajib itu hanya memastikan kita selamat daripada azab Allah SWT. Dan kalau kita nak cari kedudukan yang tinggi, di sisi Allah Ta'ala di akhirat, maka kita kena perbanyakkan yang sunnah. Itulah keuntungan bagi kita. Yang mengakar dalam hati kita, sisi Allah Ta'ala dan dalam surga Allah SWT. Itulah sebagai contoh. Dan umpamanya lah, banyak lagi sembahyang sunnah yang ada pada kita, yang disuruh oleh Allah Ta'ala kita buat untuk memberi tawaran dan peluang kepada kita, memperkayakan diri kita. Bahkan banyak perkara-perkara yang disunahkan kepada kita yang tidak diberi kepada umat-umat yang lain daripada kita. Contoh, sembahyang sunat tarawih, tak ada umat-umat yang lain. Itu khas untuk umat Muhammad. Tawaran Allah Ta'ala kepada kita. Contohnya. Dan banyak lagi. Kerana kasihnya Allah Ta'ala kepada kita, khairul umat ukhrijat linnas. Dan umpamanya daripada segala perkara-perkara yang sunnah, banyaklah kerana bilaga yang melibatkan dari semua bidang dan semua perkara. Maka dapat pahala lah atas sesiapa yang mengerjakan perkara-perkara sunnah-sunnah itu tersebut dengan ikhlasnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tidak diseksa atau meninggalkan dia, hanya besarlah rugi masanya dan umurnya apabila dia meninggalkan perkara-perkara tersebut. Dan kerugian itu kita akan tangisi apabila sampai kepada hari pembalasan. Sekarang ini bukan hari pembalasan. Sekarang ini kita duduk pada dunia darul amal. Dunia ni negeri amal, negeri tempat kita bekerja. Wal akhiratu darul jaza. Akhirat itu negeri tempat pembalasannya, sama ada baik ataupun tak baiknya dibalas di sana. Dunia tempat kita bekerja. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifatnya yang Maha Pengasih, walaupun kita bekerja untuk akhirat, tetapi Allah Ta'ala pasti tidak mengabaikan keperluan kita atas dunia. Tidak abaikan keperluan kita atas dunia. Dia bagi saja. Man kana yuridul akhirata nazid lahu fi harsih. Barang siapa yang berkehendak dan berusaha untuk tujuan akhirat, nazid lahu fi harsih, nascaja kami tambahkan baginya akan habuannya atas dunia. Dia tambah. Itu kita tak bekerja, tapi dia bagi. Tapi wa man kana yuridul harsad dunia, siapa dia yang bekerja untuk tujuan cari dunia, nuktihi minha, kami beri juga dunia dia cari tu beri, dan dia nak beri lah. Tapi wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan tidak ada baginya di akhirat itu hak. Akhirat tak payah cakap, tak ada. Jadi hak mana lebih betul? Hak mana lebih betul? Kita usaha cari akhirat ke atau usaha cari dunia? Tentulah cari akhirat. Akhirat tu memang kita cari dari dunia. Dunia tu saya bagi. Saya bagi. Kalau kita ada bagi contoh lah. Jadi jangan takutlah nak hantar anak belajar agama, jangan takut. Jangan takut. Ni setengah-setengah tu lah. Nak hantar pondok ustaz, atau minggu mana-mana kau. Takut apa? Takut tak boleh makan. Belajar di pondok ni. Makan apa? Dia besar-besar.
Dah. Macam mana nak rumah tangga, nak berkahwin, nak kerja apa? Sebab tak ada siti, tak ada apa. Itulah selalu-selalu je. Nak royak besarnya pengaruh dunia. Dah. Jadi, kalau kita ada baca ayat Quran, dah. Apa ni? Tidak ada makhluk dunia melaka Allah yang suka tu, tak ada belaka tu. Hilang habis dalam hati kita. Dah. Wama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Okey, atas kita dah 'ala Allah. Dah, bagaimana kita sebut sudut akidahnya? Dah, soal makan minum rezeki ni. Dah, siapa dia yang menentukan Allah? Bila lagi tentu? Bila lagi? Dalam kandungan kita tak banyak lagi. Tak ada kerja, tak ada apa, ngaji tak tahu lagi. Baru 4 bulan baru mak kita kandung kita. Dah 4 bulan baru 120 hari Allah tak ada tulis dah rezekimu sebanyak ni, hidupmu selama ni, matimu di sini, kerja buatmu ni. Itu wajib, itu akidah, itu i'tiqad sampai dalam hadis yang sahih. Nah, jadi macam mana kita mari Allah? Sudahlah. Dah buat macam fikir macam-macam dah. Bukan macam tu. Kuatkan dan zahirkan, munculkan dan gilap akidah kita tu biar betul-betul cerah dan bersinar dalam hati kita. Jangan duk selimut, duk tutup dengan dunia-dunia kita tu, akidah kita duk pendai situ. Siapa mari hilang keyakinan kita terhadap jaminan Allah Subhanahu Wa Taala, siapa kita takut untuk nak belajar agama. Takut. Dah takut apa? Takut tak boleh makan. Tu dah. Dalam sini Ustaz Azhar tu jadi berat tu. Ustaz Azhar kata dah. So kita belajar agama Allah Taala, tok cak belajar kata dia. Pak camek lain ni. Makan apa dia? Makan apa? Dia kata siapa perlu dia ni perlu. Siapa dia yang makan? Siapa dia beri rezeki? Tanya kita lah. Allah lah kita kata dah. Baik, dia belajar ke dia tu? Belajar agama kufur syirik pada Allah Ta'ala. Baik, kita nak ngaji agama Allah Ta'ala, takut tak dimakan? Nak sabun? Takut tak dimakan? Nak belajar agama Allah, takut tak dimakan? Orang masuk ngaji tok capa kafe tu, Allah boleh makan wanuk tu. Okey tu yang waktu tak boleh makan, kita nak ngaji agama Allah tak boleh nak makan. Tak pernah siapa tu. Tapi tertutup. Ada. Jadi takutlah, takut. Takut. Maka tak kena Allah Ta'ala tak apa, asalkan boleh dunia. Itu jawablah kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ingat sekali lagi, anak kita tu bukan hak kita. Anak kita bukan hak kita, dan kita tidak boleh pandai-pandai untuk nak mencorakkan ikut cara kita. Tak boleh. Kita kena corakkan ikut cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab anak kita tu hak Allah, bukan hak kita. Anak kita tu hak Allah, bukan hak kita. Dia beri sebagai amanah.